محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات إلى هذه النية الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولا الله. لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para jamaah, para ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurullah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas kurnianya kepada kita sehingga kita dapat hadir ke masjid pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat rahmat, keampunan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan nama Allah, yaitu Al-Afu. Pada kali yang lalu kita sudah membincangkan tentang kalimah nama ataupun nama Allah ini, yaitu Al-Afu ni. Ejaannya alif lam ain fa waw. Jadi walaupun kita sudah menyebutnya pada kali yang lalu, saya rasa kita elok juga kita ulang semula untuk ingatkan kita bersama. Jadi dari segi ejaannya kalimah ataupun nama Allah ini Al-Afu ini alif lam ain fa waw, Al-Afu, yang membawa maksud dalam bahasa Melayunya memaafkan. Yang biasa digunakan tapi kalau dalam perkataan Arab ada beberapa makna yang lain. Tapi yang biasa digunakan Al-Afu ini maknanya memaafkan. Dan juga membawa makna meninggalkan daripada menyiksa. Maksudnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa hamba-hambanya. Cuma di sana ada perbezaan di antara Al-Afu dengan Al-Ghafur. Kalau kita selalu baca dalam duduk di antara dua sujud,
yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau tuan-tuan teliti makna je, Rabbighfirli maksudnya wahai Tuhanku, ampunkan aku. Rabbighfirli. Warhamni, rahmati aku. Kemudian wajburni, cukupkanlah rezekimu kepada aku. Warfa'ni, angkatlah darjatku. Warzuqni, rezekikan kepada aku. Wahdini, beri petunjuk kepada aku. Wa'afini, dan berilah afiat kepadaku. Dan akhir sekali, wa'fu anni. Wa'fu anni maksudnya maafkan aku. Jadi kalimah yang terakhir tu, iaitu wa'fu anni, itu dia berasal daripada perkataan al-afu ini. Maksudnya kita minta supaya Allah Ta'ala memaafkan kita. Cuma apa beza di antara mengampunkan dengan memaafkan? Tadi kita minta supaya Allah Ta'ala ampunkan. Kemudian di ujung sekali kita minta supaya Allah Ta'ala memaafkan. Jadi tentu ada beza. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan afu dengan ghafur ini, Allah Ta'ala menyebutkan dua perkataan itu secara serentak. Contohnya dalam ayat Surah An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Surah An-Nisa ayat 43. Maksudnya sapulah muka kamu dan tangan kamu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 99. Wa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maksudnya mereka itulah yang mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dalam ayat yang lain, yang Suratul Hajj ayat 60, innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan satu lagi dalam surah Al-Mujadilah, wa innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Saya sebut ayat ni supaya tuan-tuan nanti boleh, kalau nak catat pun boleh jadi rujukan. Nanti nak tengok betul ke makna ayat ni, dan kita boleh buat kajian. Kita boleh kaji sendiri, tengok makna ayat dan apa makna afu dengan ghafur ni. Jadi dari segi istilahnya, walaupun saya dah sebut sebelum ni, maknanya afu ni, kalau ghafur tadi Maha Pengampun. Maha Pengampun, Allah Ta'ala mengampuni. Tetapi catatan, maksudnya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi catatannya masih ada. Ya, sebab kita, setiap orang kita ni ada buku catatan yang mengandungi setiap perkara yang telah dilakukan, yang kita lakukan di atas dunia ni, sama ada baik ataupun buruk.
dicatat oleh kiraman katibin, oleh penulis yang mulia, iaitu dari kalangan malaikat. Itu ampun. Sementara afu ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kesan-kesan dosa itu, termasuk tulisannya, bukan setakat memaafkan tetapi menghilangkan langsung kesan-kesan dosa, termasuklah di dalam catatan itu. Jadi maknanya al-afu ni lebih detail lagi, lebih halus lagi daripada ghafur. Sebab itu bila kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni sehinggalah akhirnya, bukan itu sajalah, apa juga bacaan yang disuruh, diperintahkan kepada kita untuk membacanya. Jangan kita buat main-main. Jangan main-main. Ataupun kita anggap remeh. Anggap remeh benda tu. Tak baca pun tak apa. Dalam kabut punya pasal, kan? Dalam kabut ni tinggal. Setengah orang dia jadi tabiat, dia tinggal. Patutnya tabiat yang baik ialah dia amalkan, ditambah, yang kurang ditambah. Patutnya begitu. Bukan yang kurang dikurangkan lagi, ditiadakan lagi. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahawa kita menganggap benda tu remeh, tidak penting. Sedangkan bacaan-bacaan di dalam solat bukan setakat solat fardu, tapi juga solat sunat lah. Perlu dibaca dengan betul, dengan betul. Dan juga patutnya difahami lah, kan? Difahami mengapa kita baca dan falsafahnya. Macam dalam kalimah ini ada perbezaan yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kalimah ini diajar oleh Nabi SAW dengan perintah dari Allah. Allah Taala perintahkan, wahai Muhammad, ajarkanlah kepada hamba-Mu bacaan-bacaan di dalam solat, termasuk bacaan ini, supaya nak menunjukkan betapa rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang Maha Pengasih, Allah Taala yang Maha Penyayang, Allah yang menciptakan kita dan Dia tahu bahawa hamba-hambanya ini berdosa, maka Dia ajar kita, bimbing kita dan bantu supaya membaca bacaan-bacaan yang seperti ini, supaya Dia ampunkan dosa, dan itulah yang matlamatnya. Jadi al-afu ni menghilangkan dosa dan juga kesan-kesannya secara menyeluruh daripada tulisan-tulisan dan catatan, dan tidak akan ditanya lagi pada hari kiamat. Tidak akan ditanya lagi dan tidak akan dituntut lah. Maksudnya akan dituntut. Mengapa ditanya di soalan? Maksudnya tidak akan dibicarakan lagi macam dosa-dosa yang tidak dimaafkan, dia hanya diampunkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis riwayat Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menghampiri dengan rahmatnya seseorang mukmin
lalu dia meletakkan lembayung rahmatnya itu, rahmatnya, dan menutupinya. Maksudnya menutupi hamba-hamba yang beriman. Menutupi ini maksudnya menutupi aib manusia tu, hamba tu. Tutup dosanya supaya tidak dilihat oleh orang lain. Atas dunia ni memanglah kita boleh sembunyi, kita boleh tutup, boleh sapu bawah kapet, orang kata kan, sapu bawah tikar, sembunyi, orang tak tahu. Sampai mati, sampai masuk dalam kubur pun boleh sembunyi. Tapi di akhirat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak kerana kasih sayangnya, rahmatnya, sebab tu kita kata rahmat Allah tu sangat luas, termasuklah dia menyembunyikannya, menutupnya supaya tidak dilihat oleh orang lain. Ini maknanya personal lah, kan? Allah Ta'ala bertanya kepada hamba-Nya ni, seorang ni, menutupnya. Lalu Allah Ta'ala tanya, kamu tahu? Tanya hamba tu, tanya kita lah, kamu tahu ke tidak? Kenal ke tidak perbuatan ini? Tahu ataupun tidak? Maksudnya pernah buat ke tidak perbuatan ni, dosa ni? Sudah tentulah hamba tu akan kata, ya, ya aku tahu, kenal wahai Tuhan. Di masa tu memanglah kita tak boleh lagi nak berdolak dalik, nak sembunyi, nak sapu bawah kapet, bawah tikar, tak ada dah masa tu. Jadi masa tu tak ada perkara lain melainkan kita hanya mengaku sahaja. Jadi hamba tadi, dia bila ditanya dia kata ya betul. Dia macam video yang dibuka balik kan tuan-tuan. Rakaman tu dibuka balik, ditayangkan semula. Dah tentu kita, hamba tu ataupun manusia tu, dia kenal ataupun dia ingat, sehingga dia mengakui perbuatannya itu. Dan dalam keadaan dia mengaku tu, dia sudah merasakan bahawa dia akan binasa, dia akan menerima, dia akan diazab, akan disiksa dengan dosanya itu pada sangkaan dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Allah Taala berfirman kepada hamba-Nya, aku telah lindung ataupun tutup dosa yang engkau lakukan ini semasa engkau buat di dunia dulu. Sampailah hari ini tak ada orang tahu, tapi aku tutup, dan aku telah menutupnya di dunia. Dan pada hari ini aku ampunkan bagi kamu dosa-dosa yang telah kamu lakukan itu. Dan selepas itu barulah diberi ataupun diberikan buku catatan amal kebaikan. Kalau kita teliti tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa Maha pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu dari segi makna, makna kedua-dua perkataan ini, Al-Afu dan Al-Ghafur. Jadi eloknya tuan-tuan, eloklah kalau kita baca perlahan-lahan kalimah-kalimah, bacaan-bacaan di dalam solat ini dalam keadaan kita tahu makna. Mudah-mudahan bila kita tahu makna tu lebih membantu kita untuk fokus ataupun kita kata khusyuk lah dalam solat kita. Antara yang boleh membantu seseorang itu khusyuk dalam solat ialah
memahami bacaan-bacaan di dalam sembahyang, dalam solat. Jadi kalau dari segi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kedua-dua perkataan ini, seperti mana yang saya sebut tadi, ada 4 surah yang menyebutkannya, dan ditambah satu lagi surah An-Nisa ayat 149. Fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha berkuasa di atas segala sesuatu, termasuk menyiksa ataupun memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Kemudian tuan-tuan, apa yang menjadi amalan kita? Alhamdulillah, teruskanlah amalan, yaitu berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau doa ramai-ramai lah kan. Kalau imam, dia kena baca dalam bentuk jamak lah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau seorang pun boleh, kalau nak baca doa dalam bentuk jamak pun ramai kan, tak menjadi kesalahan pun. Kita sembahyang seorang, boleh ke tidak nak baca doa untuk seorang? Ataupun nak baca seorang ke untuk ramai? Boleh kan? Nanti nak tukar pula kalau berjemaah kan, nak tukar tak pandai pula kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terus dengan fa'fu anna. Setengah orang dia baca ramai pun, dia baca seorang dia juga kan. Contoh, Allahumma ghfir li zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang lain pun amin. Sedangkan tu imam tu baca seorang dia kan. Boleh kata imam seorang lah. Jadi supaya nak mengelak, bagi dapat semua kan, bacalah Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ataupun dengan lafaz-lafaz yang lain lah. Sebab kadang-kadang nanya makmum habis, sebab boleh kata imam seorang kan. Kalau minta ampun untuk imam seorang. Orang lain tolong amin. Rugi ya macam tu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan doa ini adalah doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah, di mana Aisyah telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang doa yang patut aku baca jika sekiranya aku menemui malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadr? Doa apa yang kena baca?" Jadi doa ni kita selalu baca hanya pada bulan Ramadan lah. Bila tak ada bulan Ramadan, tak baca lah. Sebab bulan Ramadan saja Lailatul Qadar kan. Okey juga. Jangan tak baca langsung lah kan. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah doa yang patut aku baca bila bertemu malam Al-Qadar? Maka Rasulullah kata, katakanlah ataupun sebutkanlah doa, bacalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak kisahlah fa'fu anni ke fa'fu anna, cuma yang malam yang tadi itulah saya sebut. Kalau berjemaah bacalah ramai fa'fu anna, tak ada masalah pun, boleh. Ataupun ditambah Allahumma innaka afuwun karimun, karim tambah sesungguhnya Allah, makna dia sesungguhnya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf.
Karim, Maha Pemurah. Murahnya Allah dengan keampunan, murahnya Allah dengan rahmat, murahnya Allah dengan kebaikan, murahnya Allah dengan anugerah, kelebihan dan berbagai-bagai lagi lah. Tak habis kita nak sebut, kan? Tak habis. Itu hadis, hadis yang menyebutkan. Cuma bila Lailatul Qadar ni, malam Al-Qadar ni hanya malam di bulan Ramadan, kita bukanlah hanya malam-malam yang tertentu saja, kan. Sebab tu kita disuruh baca bermula daripada awal Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dalam hadis yang lain ada doa lain disebut Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian barulah sambung Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Kemudian tuan-tuan, lagi yang pentingnya bila kita sebut nama Allah ni, termasuklah nama Allah Al-Afu ni, dalam konteks kita, tujuan kita faham, nak bagi faham nama Allah ni, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan kita datang pun malam ni seperti mana yang saya sebut di awal tadi, kan. Kalau siapa yang faham lah, saya sebut tadi di mula-mula sekali, nawaitu pun boleh. Nawaitu untuk seorang lah. Kalau nawaina, kami berniat. Niat apa? Niat datang malam ni untuk apa? Niat datang ataupun duduk dalam majlis lepas daripada solat maghrib, zikir, solat sunat maghrib ni, niat untuk apa? Niat nak mengajar, nak belajar, niat nak ambil manfaat, niat nak mengambil peringatan, mengambil faedah, dan juga masing-masing dengan niat untuk sama-sama memberi galakan, memberi motivasi, galakkan lah, untuk sama-sama apa? Berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran peringatan yang ada di dalam kitab Allah. Kitab Allah ni Quran lah. Ayat-ayat yang saya sebut tadi semua ayat Quran. Hadis semua hadis sahih riwayat Bukhari. Galakkan untuk motivasi untuk berpegang kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul tadi, doa tadilah. Doa yang di mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang patut dibaca. Demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha amardatihi wa qurbihi, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan kita tu tak boleh lari daripada yang lain. Kita dapat keredaan Allah, sebab bila Allah redha, Allah suka, maka tak ada lagi lah yang lebih besar daripada keredaan Allah. Dekat dengan Allah dan untuk mendapat pahala. Pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama juga bila kita bincang ataupun bila kita sebut tentang nama Allah ni. Nama Allah. Terutamanya Al-Afu ni, kan? Al-Afu ni. Dan kita ni sebenarnya dalam kehidupan sebagai orang Islam, orang beriman ni,
Sebenarnya kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum datang tadi dapat khabaran satu keluarga kenalan saya meninggal aksiden. Mak, anak, mak mertua dia, suami dia meninggal habis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Kita ni sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan kita menuju Allah ni, kita sangat berhajat kepada nak mendekatkan diri kepada Allah ni, kita sangat perlu dan sangat berhajat kepada perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan boleh menjauhkan lagi. Kita nak kena cari jalan. Cari jalan apa dia benda-benda yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuang segala benda-benda ataupun halangan-halangan yang boleh menghalang perjalanan kita menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar halangan dia ialah dosa. Halangan yang paling besar ialah dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin kita pernah dengar kan, dosa adalah, kalau penyakit zahir ialah penyakit yang kita tahu lah, darah tinggi, kecil manis, orang takut sangat tu kan, lemah jantung, apa lagi, kanser, penyakit zahir, penyakit badan kan, yang ada dalam badan kita ni, takut, yang boleh membinasakan, boleh menyebabkan kematian pun. Kita kata hari ni 3 serangkai, apa lagi serangkai, macam-macam rangkai kan. Cari ubat ni tak lega-lega juga. Sanggup kalau doktor kata cucuk je sendiri, cucuk punya nak bagi leganya. Itu yang zahir lah, yang zahir. Tapi yang tak nampak ni, kalau boleh kita kata racun lah contohnya, ataupun penyakit-penyakit ni dia bahaya kepada tubuh badan, maka dosa bahaya kepada kita kata hati kita. Dosa hati, dosa-dosa hati yang akan menghalang daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu taala, Ibn Qayyim menyatakan bahawa hidupnya hati yang hidup ialah dengan zikir yang berkekalan. Zikir ni banyaklah tuan-tuan kan. Banyak jenis, banyak bahagian. Zikir maksudnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut zikir. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ayat Quran tu kan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mengingati Allah itu, dengan mengingati Allah itu hati akan menjadi tenang. Jadi sama ada wirid yang kita selalu baca, ayat Quran, doa. Contoh macam kita baca wirid lepas sembahyang tadi kan. Astaghfirullahalazim 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir, ataupun kita sebut wirid. Wirid ni maknanya benda yang diulang-ulang. Ulangan, kita lepas sembahyang kita baca yang tu. Diulang. Tak jemu-jemu kita ulang. Walaupun jemu, ulang juga.
Dan jangan jemulah. Kalau orang tu dia dapat menghayati, dia tahu sebab mengapa dia zikir kan, dia tidak akan jemu. Dia akan mengulang-ulang. Jadi kata Ibn Qayyim, hidupnya hati itu dengan zikir yang berkekalan, dan satu lagi meninggalkan dosa-dosa. Meninggalkan dosa-dosa. Sambung sikit lagi tuan-tuan, berkaitan dengan kata-kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hidupnya hati dengan zikir yang berkekalan. Maksudnya hidup di sini bukan macam kehidupan kita ni kan. Maksudnya apa tanda-tanda hati yang hidup ialah hati yang mudah apabila disebut nama Allah, idza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka gemetar hatinya, hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibaca ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka. Bukan, itu tanda hati yang hidup. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, disebut ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni luas tuan-tuan kan, bukan ayat Quran saja. Banyak ayat-ayat yang dibaca, ayat Quran, ayat-ayat yang dilihat, dikaji, itu juga ayat-ayat Allah. Alam cakrawala, ayat-ayat Allah. Gementar hatinya, teringat dia kepada kekuasaan, kebesaran Allah. Dan tak cukup kalau dia ingat kebesaran Allah, kalau dia rasa dia pun besar juga, kan? Dia kena rasa kebesaran Allah dan rasa lemahnya, hinanya dia. Wajilas qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka berserah. Bagaimana nak bertambah iman? Sebab iman kita tuan-tuan kan bertambah dan berkurang. Iman kita ni berbeza dengan iman para nabi. Iman para nabi bertambah, tidak berkurang. Tapi iman kita orang awam ni, orang Islam awam, dia bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang itu bergantung kepada, sudah tentulah kepada amalan. Amalan, sama ada amalan zahir hati dan juga amalan batin dalam hati ataupun amalan zahir. Perlakuan amal soleh, kebaikan, kebajikan dan sebagainya. Bertambah dengan sebab amalan. Apabila amalan berkurang, maka kuranglah iman. Dan kata Ibn Qayyim lagi, satu perkara yang sepatutnya diketahui bahawa dosa dan maksiat itu memberi mudarat, bahaya, senang istilah kita sebutkan tuan-tuan. Kalau mudarat tu tak berapa rasa kan, sangat berbahaya, kan? Sangat berbahaya. Kita kadang-kadang kita pernah, tuan-tuan mungkin tuan-tuan pernah jumpa kan, ditulis stiker kan, ada setengah, tapi jarang jumpa lah kot. Setengah-setengah kenderaan dia tulis jauhi zina kan. Anda bijak kerana menjauhi zina. Anda bijak kerana
tidak meninggalkan solat. Kata-kata tu kalau dihayati betul-betul sangat bijak lah. Kata-kata yang sangat hebat. Sebab dosa zina antara dosa yang memudaratkan. Bukan mudarat setakat mudarat zahir, tetapi juga memudarat hati seseorang itu, jiwanya. Itu perkara yang mesti diketahui, yang sepatutnya diketahui. Dan mudarat dan bahayanya dosa kepada hati itu adalah seperti mana bahayanya racun kepada tubuh badan, dengan segala jenis racun. Kalau racun ada banyak jenis, ada banyak bahagian, banyak jenis, maka dosa juga ada banyak bahagian dan banyak jenis. Dan tidak ada di dunia dan di akhirat juga kejahatan dan dosa selain daripada yang paling bahaya kecuali dosa-dosa yang telah dilakukan. Tidak ada kejahatan dan juga penyakit yang lebih bahaya daripada kedua-duanya, melainkan sebab ataupun berpunca daripada dosa-dosa dan maksiat. Jadi dalam proses kita mendekatkan diri kepada Allah ni perlu kepada proses-proses penyucian jiwa, penyucian diri daripada dosa, termasuklah iman kita kan. Cuci iman, cuci peribadi, cuci hati daripada dosa, sehingga barulah kita sampai kepada peringkat seperti mana yang disebut oleh ayat Al-Quran, kata-kata oleh para malaikat yang berkata kepada ahli-ahli syurga yang nak masuk ke dalam syurga dengan kata-kata mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang yang nak masuk syurga ni orang yang bersih dan suci saja, suci daripada dosa. Sebab tu malaikat sebut salamun alaikum, selamat sejahtera ke atas kamu wahai ahli-ahli yang bakal masuk ke dalam syurga ini. Tibtum, sebab kamu telah mensucikan diri kamu, membersihkan diri kamu daripada dosa dan kesalahan. Begitu juga ayat alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Mereka yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan tayyibin. Tayyib ni maksudnya bersih, suci, baik, tak ada dosa dah. Lalu mereka inilah yang diucapkan oleh para malaikat kepada mereka, salamun alaikum, selamat sejahtera ke atas kamu, masuklah kamu ke dalam syurga. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan pengajaran daripada nama Allah Al-Afu ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.